Baiklah, kali ini cikgu akan terangkan sedikit macam mana cara untuk kita laksanakan modul pentaksiran RGD04. Tajuk modulnya ialah menghasilkan karya fotografi bertema. Seterusnya, arahan tugasan. Sebenarnya tugasan ni kalau kita PDPR secara suka, kita akan melaksanakan tugasan ni dengan menggunakan kamera DSLR. Tetapi sebabkan kita ada kekangan, jadi masing-masing terpaksa melaksanakan tugasan taksiran ni menggunakan handphone masing-masing lah. Okey, jadi untuk melaksanakan tugasan, yang pertamanya membuat penetapan resolusi kamera 4160 darab 2080. Jadi kalau kita menggunakan kamera DSLR, itu tak ada masalah lah. Kita boleh settingkan ke pixel 4160 darab 2080 ni. Tapi sebabkan masing-masing guna handphone masing-masing, jadi kita gunakan nilai yang tertinggi yang mana mampu terdapat pada kamera handset masing-masing. Okey, format image mesti dalam bentuk JPEG. Okey. Yang ketiga, membuat tetapan ISO, shutter speed dan aperture yang bersesuaian. Yang ini kalau kita gunakan DSLR, kita boleh setting lah tetapan untuk ketiga-tiga ni. Tapi kalau untuk gunakan kamera pada handset je, jadi ini kita biarkan dululah. Ini tak dapatlah kita nak guna ISO, shutter speed dan juga picture ni. Okey. Yang keempat, memilih kaedah pencahayaan yang sesuai. Okey, yang ini pun sama jugalah. Kalau masing-masing ada ring light kat rumah, jadi kita boleh gunakan ring light tu. Kalau siapa-siapa yang tak ada, jadi dia kena pastikan dia mengambil gambar tu mestikan berada di kawasan yang cerah. Maknanya cahaya tu cukup untuk dia mengambil gambar. Seterusnya, menentukan medan fokus. Ni deep of field. Okay? Kita dah belajar kan deep of field. Deep of field tu maksudnya sama ada kita nak buat deep of field sempit ataupun deep of field luas. Ingat lagi kan, deep of field sempit dan luas apa bezanya? Itu yang memain peranannya ialah nanti bila kita gunakan nombor F tu nanti. Nombor F tu yang menentukan sama ada dia deep of field sempit ataupun deep of field luas. Tak kira lah tu mana-mana pun boleh. Okey. Jadi kita ada 5 tema kat sini. Jadi kita ada 5 tema. Kita ada portrait, kita ada makro, kita ada siluet, alam dan juga binaan. Jadi kelima-lima tema ni bila kita ambil gambar, kita jangan lupa mesti kita mengaplikasi komposisi rule of third. Jadi ingat bila nak ambil gambar untuk tema-tema nanti, pastikan jangan lupa gunakan komposisi rule of third. Itu yang penting rule of third ni. Okey, untuk kelima-lima tema ni tadi, jadi kita ada jenis karya fotografi yang kita ada ialah editorial, kreatif dan juga komersial. Okey, sebenarnya untuk tugasan JD04 ni, bila kita ambil jenis karya editorial ataupun komersial, yang ni dua ni tak ada masalah sebab editorial ni maksudnya kalau gambar tu kita nak gunakan untuk flyers, untuk bahan penerbitan seperti majalah ke, surat khabar ke, macam komersial pun macam tu juga. Tapi dia lebih kepada periklanan lah komersial ni, gambar-gambarnya periklanan. Cumanya yang kreatif ni kita kena tekankan sikit sebab
kalau kita nak ambil gambar-gambar tema tu mesti ada satu hasil karya yang kreatif. Kreatif tu dia maksudnya dia lain daripada lain sikit. Nanti cikgu akan tunjukkan contoh-contoh. Macam mana nak hasilkan tema, gambar bertema tetapi menggunakan jenis karya kreatif. Okey. Kemudian yang ke-8, pindahkan hasil karya fotografi ke dalam komputer untuk dicetak. Okey, jadi disebabkan masing-masing sekarang ambil gambar pun guna handphone sendiri. Jadinya kita tak dapatlah, cikgu tak dapatlah nak nilai. Cikgu tak dapat nak nilai untuk task yang ini. Jadi yang ini kita biarkan dulu. Kita tak perlu cetak dulu. Yang penting masing-masing hantar gambar-gambar ni ke cikgu. Okey. Sama juga macam yang ni lah. Maksudnya cetak hasil karya akhir. Contohnya saiz 5A. Yang ni pun nanti dulu. Maksudnya yang nombor arahan tugasan 8 dan juga 9 ni. Yang ni berkaitan dengan percetakan ni. Kita biarkan dulu. Nanti insyaAllah bila kita buat kelas bersemuka, kita akan print out pula gambar-gambar yang dah hantar ke cikgu tu. Okey, jadi sekarang ni kalau ikutkan arahan pemakahan, kena ada 15 gambar yang kena hantar ke cikgu. 15 gambar. 15 gambar ni merangkumi kelima-lima tema yang ada di sini lah. Potret, makro, siluet, alam dan juga binaan lah. Kalau ikutkan pusat puratanya, setiap tema ni sekurangnya ada 3 gambar. Potret 3, makro 3, siluet 3, alam benda 3 dan binaan 3, semua 3. Dan setiap pada setiap tema tu, untuk tema-tema ni perlu ada gambar yang editorial, satu kreatif dan satu komersial. Sebenarnya gambar-gambar untuk setiap tema tu, editorial dan komersial tu tak masalah sebab gambar-gambar yang kita ambil tu memang kita boleh gunakan untuk kedua-dua jenis karya editorial ataupun komersial tu. Tapi untuk yang kreatif ni kita kena buat lain sikit. Kena ubah suai sikit menjadi sesuatu yang berbeza daripada editorial dan juga komersial. Baiklah, sekarang kita tengok skema pemakahan. Untuk skema pemakahan, bahagian proses kerja. Dekat sini, proses kerja merangkumi 50% markah. Yang pertama, membuat penetapan resolusi dan format image. Okey, yang ini senanglah. Yang ini semua insya-Allah akan dapat 3. Sebab kita hanya perlu setting resolusi dan format image tu sekali je. Pada kita punya handphone. Yang kedua, membuat penetapan untuk ISO, shutter speed dan juga picture. Yang ini penting, ketiga-tiga ni penting. Jadi untuk ketiga ni nanti setiap gambar yang dihantar ke cikgu perlu dinyatakan ketiga-tiga ni pada setiap gambar. Kemudian menentukan kaedah pencahayaan yang sesuai. Yang keempat, menentukan fokus, menentukan bidang fokus. Dan yang kelima, menentukan komposisi rule of third. Jadi pastikan setiap gambar tu memenuhi kriteria-kriteria yang dikenakilah semasa proses kerja tu. Jadi markah untuk proses kerja ni, kalau masing-masing tengok, okay, dia meliputi 50 markah. Okay. Seterusnya kita tengok pada bahagian hasil kerja. Hasil kerja kalau tengok kat sini, resolusi dan format image yang betul, perlu ada ISO, shutter speed dan picture yang bersesuaian mengikut tema. Okey, kaedah pencahayaan sesuai, okey. Medium focus, depth of field yang sesuai. Aplikasi komposisi rule of third mesti betul. Yang seterusnya menunjukkan karakter subjek dan juga mengaplikasi prinsip penugasan. Maksudnya
pastikan setiap gambar yang kita nak ambil tu kita fokus kepada objek tertentu saja. Jangan kita campurkan subjek terlalu banyak dalam gambar yang kita ambil tu. Jadi kesimpulannya, pastikan 15 gambar. Setiap tema ada 3, satu untuk editorial, satu untuk komersial dan satu untuk kreatif. Gambar-gambar, contoh-contoh gambar ni cikgu akan bagi di group tele kita. Cikgu akan bagi kat situ. Okey, sekian itu saja.